Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Misteri di mana makam Hang Lekeh dan Hang Lekiu menjadi tanda tanya dalam kalangan masyarakat Melayu Nusantara, khasnya di semenanjung tanah Melayu ini. Dalam sejarah Melaka, kurang diceritakan berkenaan peranan dan sumbangan Hang Lekeh dan Hang Lekiu ini dalam kerajaan Melaka. Walaupun kurang kisah mereka dalam sejarah, namun ada segelintir masyarakat tetap ingin tahu di manakah makam mereka berada. Rata-rata masyarakat Melayu terlalu sibuk mencari makam Hang Tuah sehingga lupa kepada makam Hang Lekeh dan Hang Lekiu. Tidak diketahui sama ada makam mereka di dalam negeri Melaka atau di luar Malaysia. Soalan tersebut sentiasa diajukan kepada saya. Namun ketika 2 tahun lepas dulu, saya dan Puan Ita belum diberikan petunjuk dari Allah dan kami hanya mampu berdiam dan kata tak tahu saja. Maklumlah, kami ni bukan pengkaji sejarah. Akhirnya pada tahun ini, pada bulan Ogos 2021, Allah berikan saya petunjuk, di mana pada mulanya sejak kebelakangan ini ada sahaja yang kongsi dengan saya berkaitan cerita dan berita kisah penemuan makam Hang Tuah di 2 lokasi, iaitu di Bentan dan di Palembang. Pada mulanya saya baca dan abaikan kerana saya hormati pandangan orang lain kalau itu dakwaannya, dan saya tidak suka nak berdebat mengenainya kerana saya bukan pengkaji sejarah. Entah bagaimana Allah menggerakkan hati saya supaya lihat kembali foto-foto tersebut yang dikatakan makam Hang Tuah di Bentan dan di Palembang. Saya tanya pada hati, kenapa perlu saya tengok gambar tersebut? Hati saya menjawab, bukankah makam Hang Lekeh dan Lekiu belum diketahui lagi? Subhanallah, saya kata. Betul juga. Adakah sudah tiba masa kami nak dipertemukan makam Hang Lekeh dan Hang Lekiu? Maka oleh sebab itu, bermulalah penelitian kami berkaitan perkara tersebut melalui sumber internet. Terdapat banyak gambar dan video menceritakan dakwaan tersebut. Imbas kembali sejarah Melaka. Untuk mengenal pasti makam siapakah itu melalui sumber batin, saya mulakan dulu dengan petikan sejarah di mana kisah rombongan peminangan Sultan Mahmud Melaka dihantar, dan selepas beberapa hari meredah hutan, akhirnya Tun Mamat bersama pengiring tiba di Gunung Ledang. Hang Tuah yang uzur gagal meneruskan pendakian, manakala Sang Setia menemani Hang Tuah. Selepas lama mendaki menelusuri hutan tebal, Tun Mamat tiba di Taman Nan Indah di atas gunung. Mereka kemudian menemui Ketua Dayang kepada Puteri Gunung Ledang dan menyampaikan hajat peminangan Sultan Melaka. Selepas lama menunggu, akhirnya datang seorang nenek bongkok menyampaikan syarat 7 hantaran Puteri Gunung Ledang, iaitu jambatan emas
dari Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang. Jambatan perak dari puncak Gunung Ledang ke Istana Melaka. 7 dulang hati nyamuk. 7 dulang hati kuman. 7 tempayan air mata anak dara. 7 tempayan air pinang muda. Dan semangkuk darah Raja Muda Melaka. Tun Mamat terkejut mendengar syarat yang mustahil dipenuhi itu. Beliau kemudian turun menemui Hang Tuah dan menceritakan hal berkenaan. Secara tersirat, Hang Tuah sedar peminangan Sultan ditolak secara kiasan oleh Puteri Gunung Ledang. Lalu akibat kecewa kerana gagal menyempurnakan titah, Hang Tuah enggan kembali ke istana dan menghilangkan diri melalui jalan sungai. Jadi, dari situlah bermulanya Hang Tuah menghilangkan diri dan tiada siapa tahu ke mana Hang Tuah pergi. Tun Mamat pulang menyampaikan kepada Sultan perkara tersebut. Lalu dititahkan oleh Sultan Melaka kepada Hang Lekir dan Hang Lekiu untuk mencari Hang Tuah sampai dapat. Jika tidak, jangan kembali ke Melaka. Makam di Bentan. Berdasarkan maklumat sejarah tersebut, saya percaya bahawa dakwaan makam Hang Tuah di Bentan dan Palembang merupakan makam Hang Lekir dan Hang Lekiu. Itulah ilham pada hati dan petunjuk dari Allah yang saya dapat pada mulanya. Maka saya mulakan penelitian pada sebuah foto yang didakwa makam Hang Tuah di Bentan. Makam tersebut berada di tengah-tengah hutan, berada di bawah kaki Gunung Bentan. Oleh sebab dakwaan makam ini adalah makam Hang Tuah, makam ini menjadi salah satu tarikan pelancong di Bentan. Berdasarkan sumber di internet, makam ini berukuran panjang 410 cm dan lebar 210 cm. Nisan makam tersebut dari batu andesit dengan ukuran nisan kepala lebih besar daripada nisan kaki. Nisan makam ini dibalut dengan kain kuning. Menurut sumber batin yang diusahakan oleh Puan Ita melalui doa dengan izin Allah, maklumat yang diperolehi bahawa ini adalah makam Hang Lekir. Kenapa orang anggap makam beliau ini sebagai makam Hang Tuah? Menurut sumber batin, ini kerana disebabkan Hang Lekir menjunjung titah baginda Sultan Mahmud Melaka supaya dicari Hang Tuah untuk dikembalikan ke Melaka. Maka Hang Lekir dan Hang Lekiu berpecah dalam mencari Hang Tuah. Hang Lekir memilih ke Bentan kerana menganggap mungkin Hang Tuah akan balik ke Bentan, kerana Bentan dikatakan tempat asal ibu bapanya. Jangkaannya mungkin Hang Tuah ingin bermustatin di tanah asal ibu bapanya. Disebabkan itu, beliau mencari Hang Tuah di Bentan. Disebabkan Hang Lekir seperguruan dengan Hang Tuah, penampilannya hampir sama. Jadi, kehadirannya ke Bentan menyebabkan orang tempatan ketika itu anggap dia adalah Hang Tuah, walhal misinya hanya untuk mencari Hang Tuah. Pada masa itu, tidak semua rakyat kenal rupa Hang Tuah sebenar. Rakyat hanya merujuk berdasarkan penampilan sahaja. Kalau ada yang bertanya pun, Hang Lekir hanya menjawab dia dari Istana Melaka. Sebab itu juga nisannya dibalut dengan kain kuning bila Hang Lekir menjawab dia dari istana. Mungkin identitinya dia rahsiakan juga, menyebabkan masyarakat tempatan ketika itu tersalah anggap siapa dirinya yang sebenar. Oleh yang demikian, bahawa tanggapan awal saya bahawa makam yang didakwa makam Hang Tuah di Bentan mungkin makam antara Hang Lekir atau Hang Lekiu ada kebenarannya. Jadi, melalui sumber batin setelah diusahakan oleh Puan Ita melalui doa petunjuk atas izin Allah Ta'ala, makam di Bentan ini adalah makam Hang Lekir.
makam di Palembang. Seterusnya saya teliti pula gambar makam di Palembang yang didakwa penduduk tempatan sebagai makam Hang Tuah. Makam ini dikatakan melalui sumber internet terletak di Kompleks Pemakaman Kerajaan Palembang Darussalam di Jalan Candi Welan, Palembang. Menurut keterangan sumber di internet tersebut, keadaan kubur begitu usang dengan dua nisan kayu tampak sudah dimamah usia. Kepuk kubur diperbuat daripada simen, kelihatan masih utuh dan tanah permukaan dipenuhi pohon-pohon renek. Dikatakan telah ramai orang menziarah makam ini, termasuk para pengkaji sejarah termasuk dari Malaysia. Sejak berita dakwaan makam tersebut, makam Hang Tuah tersebar luas. Seperti yang saya terangkan tadi, Hang Lekir dan Hang Lekiu berpecah mencari Hang Tuah. Hang Lekir telah memilih ke Bentan. Ke mana pula Hang Lekiu? Melihat pada gambar makam ini, menurut sumber batin yang diusahakan oleh Puan Ita atas izin Allah yang disertakan doa petunjuk, didapati bahawa makam ini adalah makam Hang Lekiu. Jadi ini bermakna Hang Lekiu telah memilih ke Palembang dalam usahanya mencari Hang Tuah untuk dibawa pulang kembali ke Melaka atas perintah Sultan Mahmud Melaka. Subhanallah, sungguh besar petunjuk dari Allah ini. Soalan yang sama, kenapa orang anggap makam Hang Lekiu ini sebagai makam Hang Tuah? Ini disebabkan kehadirannya di Palembang dengan berpakaian sebagai pembesar Istana Melaka dan misinya mencari Hang Tuah. Orang tempatan tersalah anggap bahawa dia adalah Hang Tuah. Pada masa itu, tidak semua rakyat kenal rupa Hang Tuah yang sebenar. Cuma rakyat merujuk berdasarkan penampilannya yang persis seperti Hang Tuah. Sebab Hang Lekiu juga seperguruan dengan Hang Tuah. Apabila usaha Hang Lekir dan Hang Lekiu gagal mencari atau menjejaki ke mana Hang Tuah pergi untuk dibawa pulang semula ke Melaka, mereka ambil keputusan untuk tidak pulang ke Melaka sebagai menjunjung titah perintah Tuanku Sultan. Kalau mereka balik pun, mungkin juga mereka dihukum sebagai menderhaka terhadap titah perintah Tuanku. Ini kerana pada titah Sultan Melaka, jangan pulang ke Melaka selagi tak dapat bawa pulang Hang Tuah semula ke negeri Melaka. Maka bermastautinlah mereka di mana mereka dikuburkan. Hang Lekir di Bentan dan Hang Lekiu di Palembang. Wassalam. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.